Assalamualaikum, saya Nur Razhani bin Tahir dan saya akan memulakan pembentangan ini dengan memberi definisi bagi perkataan miskin dan fakir. Perkataan miskin diambil daripada perkataan Arab iaitu sakana yang bermaksud diam atau tenang. Manakala fakir pula adalah orang yang patah tulang punggungnya atau dengan kata lain seseorang yang telah memikul beban yang berat yang mengakibatkan tulang punggungnya patah. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Itulah peribahasa yang menggambarkan kehidupan seseorang dalam melangsungkan kehidupan seharian akibat kemiskinan hidup. Mereka membanting tulang, bekerja siang dan malam, mencari rezeki untuk menampung isi rumah dan membeli segala keperluan yang harganya semakin meningkat saban hari akibat daripada peningkatan kos sara hidup. Kemiskinan menurut pandangan Al-Quran adalah jelas. Al-Quran bersikap neutral mengenai kedudukan kaya dan miskin. Menurut Al-Quran, kedua-duanya tidak menyumbang kepada kemuliaan manusia. Allah telah menjelaskan bahawa manusia diciptakan dalam kedudukan yang berbeza, separuh miskin dan separuh lagi kaya. Malah perbezaan ini dibuat untuk menguji ketakwaan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Islam memandang kemiskinan sebagai masalah yang perlu diselesaikan. Bahkan kemiskinan merupakan satu cabaran yang wajib dibasmi. Justeru, kemiskinan perlu dipandang serius dan umat Islam perlu berusaha untuk mencari penyelesaian. Tetapi itu tidak bermakna kita menafikan qada dan qadar Allah SWT terhadap makhluknya. Jika kemiskinan ditakdirkan oleh Allah SWT, maka pembebasan dari belenggu kemiskinan juga merupakan takdir Allah SWT. Terusnya adalah objektif kajian. Objektif kajian yang pertama adalah mengenal pasti punca-punca kemiskinan dalam kalangan sebahagian umat Islam, khususnya masyarakat di Malaysia. Dan yang kedua, mengenal pasti kesan dan langkah mengatasi kemiskinan dalam kalangan sebahagian umat Islam. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nurul Fatihah binti Kamaruzaman akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan kajian literatur. Pertama sekali adalah definisi dan konsep kemiskinan di Malaysia berdasarkan dari kajian yang diterbitkan oleh Norzita Jamil. Definisi kemiskinan adalah apabila seseorang individu, keluarga ataupun komuniti itu berada di dalam situasi yang serba-serbi kekurangan dan keperitan hidup yang terpaksa ditanggung oleh mereka. Situasi kemiskinan ini terjadi bukanlah di atas kerelaan dan kehendak mereka. Mereka tidak mempunyai harta benda, tiada kediaman yang selesa, taraf hidup yang rendah dan juga tidak mempunyai pekerjaan yang tetap untuk menampung kelangsungan hidup mereka. Semua faktor ini akan menyukarkan mereka untuk keluar dari kelompok kemiskinan sekiranya mereka tidak dibantu dan diberikan sokongan daripada pihak yang mempunyai kuasa. Seterusnya, di dalam kajian ini menyatakan bahawa kemiskinan ditafsirkan melalui faktor kewangan. Berdasarkan konsep tersebut, kemiskinan dapat dikategorikan dalam dua aspek iaitu kemiskinan mutlak dan kemiskinan relatif. Kemiskinan mutlak adalah situasi di mana individu itu tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi keperluan harian seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan serta kesihatan. Manakala kemiskinan relatif pula berkaitan agihan pendapatan. Agihan pendapatan setiap individu adalah berbeza dan menjadi perbandingan setiap individu. Ketidakseimbangan yang berlaku dalam agihan pendapatan ini akan menyebabkan kemiskinan relatif ini sentiasa wujud dan tidak dapat ditangani dengan sewajarnya. Di negara Malaysia ini, konsep kemiskinan mutlak telah dicetuskan bermula pada tahun 1997 sehingga 2005. Di samping itu,
terdapat dua jenis ukuran kemiskinan, iaitu ukuran kemiskinan unidimensi dan ukuran kemiskinan multidimensi. Dari sudut pengukuran kemiskinan unidimensi adalah berdasarkan dari pendekatan kemiskinan mutlak dan kemiskinan relatif, di mana jenis-jenis pendekatan ini didasarkan oleh kesukaran mendapatkan sumber fizikal. Manakala ukuran kemiskinan multidimensi ini merujuk kepada cara-cara untuk mengenal pasti siapakah golongan yang miskin. Seterusnya, saya akan membincangkan kajian literatur yang kedua, iaitu isu kemiskinan di Malaysia. Berdasarkan kajian yang dihasilkan oleh Siti Masayu Abdul Rashid, masyarakat luar bandar mempunyai golongan miskin yang tinggi oleh kerana persekitaran mereka yang terpencil dan tidak mempunyai akses kemajuan. Masyarakat yang hidup di bandar juga tidak terkecuali mempunyai golongan miskin. Kanak-kanak yang hidup di dalam suasana kemiskinan seperti keadaan rumah yang tidak kondusif, pola pemakanan yang tidak terjaga dan masalah pendidikan akan menyebabkan mereka mendapat tekanan hidup. Perkara ini menjadikan golongan masyarakat luar bandar, terutama sekali para pelajar yang kerap ketinggalan dalam menuntut kemajuan dalam pendidikan, menjadikan mereka sukar untuk mereka mengubah kehidupan ke arah yang lebih baik. Selain itu, masalah kemiskinan mempunyai hubung kait dengan pendidikan seseorang individu. Ibu bapa di luar bandar telah mengabaikan peranan mereka dalam mengutamakan pendidikan untuk masa hadapan anak-anak mereka. Perkara ini terjadi berpunca dari faktor kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Seterusnya, para pengkaji mempunyai pendapat bahawa faktor kemiskinan keluarga menyebabkan masyarakat luar bandar tercicir dalam bidang pendidikan. Faktor ini menyebabkan tahap pendidikan yang sepatutnya diterima oleh masyarakat luar bandar yang serba kekurangan berbeza dengan masyarakat yang menetap di kawasan bandar. Untuk menangani isu kemiskinan masyarakat di luar bandar, pendidikan memainkan peranan yang amat penting. Di samping itu, terdapat golongan masyarakat luar bandar yang hidup di dalam kemiskinan membuat keputusan untuk bermigrasi dari kawasan luar bandar ke kawasan bandar untuk mencuba mengubah kehidupan keluarga ke arah yang lebih baik. Namun begitu, kos sara hidup yang tinggi di bandar telah memberikan impak yang amat besar untuk mereka mencuba mengubah nasib hidup. Perkara ini menyebabkan institusi kekeluargaan menjadi tidak stabil. Oleh itu, pihak yang berwajib perlu mempunyai inisiatif untuk menangani isu keciciran dalam pendidikan, terutama sekali untuk masyarakat yang berada di luar bandar, sekaligus dapat mengurangkan kadar kemiskinan, terutama sekali untuk umat Islam di Malaysia ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Norizati binti Sunaidi dan saya akan menyatakan tentang kesan pandemik kepada masyarakat kemiskinan di Malaysia. Analisis mengenai dikotomi antara kemiskinan bandar dan luar bandar di Malaysia yang ditulis oleh Hassan Anik Khalid menegaskan bahawa kemiskinan terjadi rentetan di mana sebahagian masyarakat dari kawasan luar bandar tidak mendapat akses dan peluang yang sepatutnya mereka perolehi dibandingkan penduduk di Malaysia. Mereka kekurangan pendapatan, pendedahan kepada sumber politik, pengeluaran dan pendidikan serta menghadapi masalah peluang asasi yang dinikmati oleh masyarakat umum di luar kategori kemiskinan. Kesan kemiskinan semakin merebak dalam Malaysia kesan pandemik COVID-19. Masalah dihadapi oleh ahli perniagaan. Mereka berhadapan dengan isu operasi dari segi pengurusan pelanggan, rantaian bekalan dan pekerja. Bank Negara Malaysia mencatatkan bahawa pertumbuhan ekonomi merosot dan merudum pada tahun 2020. Ini kesan daripada Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang mana melumpuhkan ekonomi negara dan menyebabkan rakyat Malaysia yang terjejas dan ada di antara mereka yang jatuh. Di samping itu, kerajaan mengumumkan pengeluaran KWSP
seperti iLestari dan iSina kepada mana-mana rakyat Malaysia yang terdesak untuk menggunakan wang untuk kelangsungan hidup. Ini memberikan gambaran bahawa keterdesakan rakyat untuk mendapatkan wang kerana pendapatan mereka terjejas ketika PKP dilaksanakan. Penutupan perniagaan secara mendadak ketika musim PKP menyebabkan ramai rakyat Malaysia yang terjejas dan kebanyakan daripada mereka tidak dapat mengadaptasi kaedah baru secara digital. Situasi ini menyukarkan mereka untuk bersaing dengan peniaga di luar sana. Seterusnya, kesan daripada pandemik, ramai generasi muda yang memilih untuk terlibat dengan pekerjaan gig dan bebas. Mereka yang menceburi bidang ini hanya memerlukan kemahiran yang rendah dan tidak menyumbang kepada tenaga kerja mahir yang mana sangat diperlukan dalam membangunkan ekonomi negara dalam jangka masa yang selain daripada kesan pekerjaan, kajian seharusnya menyentuh kepada gaya perbelanjaan masyarakat. Hal ini kerana apabila ekonomi merudum, rakyat tidak mempunyai kuasa membeli dan menyebabkan permintaan tidak banyak di pasaran. Kitaran ini menjejaskan pendapatan negara dan seterusnya bantuan yang diberikan berkurangan kesan daripada ekonomi negara yang merudum. Dalam keadaan rakyat terbeban untuk mencari sumber pendapatan, kempen Bendera Putih disarankan oleh aktivis masyarakat iaitu Nik Faizan Nik Othman, dan beliau mengatakan bahawa kain putih mudah didapati di rumah dan bantuan dapat diberikan dengan lebih pantas. Kempen ini berjaya dilaksanakan dengan semangat kejiranan antara rakyat dalam memastikan bantuan sampai kepada orang yang memerlukan. Tambahan lagi, banyak badan-badan NGO maupun individu yang terlibat dalam memberikan bantuan dan sumbangan. Kajian juga tidak menyatakan definisi yang lebih terperinci dan jelas dalam menjelaskan tahap kemiskinan dan peratusan umat Islam yang hidup dalam kesusahan. Data dan informasi yang tepat dan jelas amat penting untuk memperkukuhkan lagi kajian yang dilakukan. Sebagai contoh, kajian seharusnya menyatakan data yang dikeluarkan oleh agensi kerajaan dan data tersebut diletakkan di dalam penulisan kajian untuk membuktikan dan mengukuhkan kenyataan dalam kajian. Dengan ini, kajian tersebut lebih mudah difahami dan meyakinkan. Selain itu, kajian hanya memfokuskan masyarakat yang miskin di luar bandar dan tidak menjelaskan dengan lebih terperinci berkaitan masyarakat yang miskin di bandar. Hal ini kerana penduduk bandar juga mengalami nasib yang sama dan mereka juga terpaksa hidup dengan kadar hidup yang lebih tinggi disebabkan oleh faktor tempat yang menjadi pusat kepada sektor-sektor industri dan perniagaan. Penduduk bandar juga tidak terkecuali dari masalah kemiskinan ini. Tambahan pula, mereka lebih terdesak untuk meneruskan hidup dengan kesempitan di tengah-tengah bandar yang semakin pesat membangun. Harga barangan juga lebih mahal di kawasan bandar berbanding di kawasan luar bandar. Walaupun gaji lebih tinggi apabila bekerja di kawasan bandar, tetapi tetap tidak dapat menampung secara keseluruhan, terutamanya kepada individu yang mempunyai lebih banyak tanggungjawab dan komitmen. Di samping itu, kajian hanya memfokuskan kepada isu pendidikan semata-mata tanpa melihat kepada isu lain yang terjejas kesan daripada kemerosotan ekonomi. Banyak lagi kesan yang boleh disentuh apabila negara bergelut dengan masalah ekonomi yang teruk dan tidak memberasakan. Kajian seharusnya dibuat secara lebih luas dan menyeluruh supaya solusi dapat diberikan dengan lebih baik dan tiada masalah dan isu yang terlepas pandang. Seterusnya, lebih banyak pendapat bernas dan penyelesaian yang boleh dikemukakan sekiranya lebih banyak punca dan faktor yang difokuskan dalam kajian yang dibuat. Konklusinya, ekonomi akan lebih membangun dan negara kita dapat bersaing dengan negara-negara yang hebat di luar sana. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adriana Batrisha binti Khairul Bahrain dan saya akan menyambung presentation ini dengan konsep kemiskinan menurut Islam. Di dalam Islam, kemiskinan terbahagi kepada dua konteks iaitu fakir dan miskin. Istilah fakir ditakrifkan sebagai seseorang yang tidak memiliki harta atau sebarang pekerjaan atau menerima pendapatan daripada sumber lain yang jumlahnya tidak melebihi 50% daripada keperluan harian dan keperluan tanggungannya, serta tidak melebihi 50% daripada perbelanjaan hidup seseorang yang hidup sederhana dan tanggungannya.
Manakala istilah miskin merujuk kepada seseorang yang memiliki pekerjaan atau usaha yang hanya sebahagiannya dapat menampung keperluan asas tetapi tidak mencukupi untuk menampung keperluan harian dan tanggungannya. Berdasarkan had al-kifayah, tempat tinggal, makanan, minuman, pakaian, perubatan, pendidikan dan pengangkutan merupakan keperluan asasi bagi setiap manusia. Jika keperluan ini tidak dapat dipenuhi secara minima oleh pendapatan isi rumah bulanan yang diperolehi, maka seseorang itu boleh dikategorikan sebagai miskin atau fakir. Metodologi kajian adalah cara yang digunakan bagi melaksanakan kajian ke atas suatu isu yang akan dikupas dan memberi sokongan kepada kajian yang dilaksanakan supaya lebih kukuh dan boleh digunakan sebagai rujukan di masa akan datang. Untuk penghasilan kertas projek yang baik, para pengkaji haruslah menggunakan teori penyelidikan yang betul dan berlandaskan rujukan yang nyata dan tepat. Metodologi kajian terbahagi kepada dua, iaitu kajian lapangan dan kajian kepustakaan. Kajian lapangan merupakan kaedah pengumpulan data kualitatif berbentuk deskriptif seperti pemerhatian, analisis, dokumen dan juga temu bual, manakala kajian kepustakaan merangkumi kaedah pengumpulan data dan analisa semantik dan melibatkan proses mencari dan mengumpul maklumat yang berkaitan melalui pembacaan dan penyelidikan naskah, buku-buku, jurnal, artikel, kertas kerja dan banyak lagi. Kajian kepustakaan telah digunakan dalam penyelidikan ini kerana kebanyakan sumber rujukan yang diambil adalah daripada jurnal dan kertas kerja penyelidikan terdahulu yang telah menjadi rujukan utama bagi menyelesaikan kertas kerja kali ini. Setiap kajian yang dirujuk akan disenaraikan di bahagian rujukan bagi menyandarkan setiap huraian berlandaskan yang telah dikaji pada masa terdahulu bagi mengukuhkan lagi setiap fakta dan huraian yang digunakan. Assalamualaikum, nama saya Nur Haniza binti Hamzah dan saya akan menerangkan mengenai konsep kemiskinan dalam kalangan sebagai umat Islam dan permasalahannya. Kemiskinan terjadi apabila seseorang individu itu tidak mempunyai pendapatan yang mencukupi untuk memastikan mereka dapat hidup dalam keadaan yang selesa dan sejahtera. Ianya berlaku apabila terdapat segelintir masyarakat yang tidak dapat menikmati kemewahan yang dinikmati oleh segelintir masyarakat yang lain. Terdapat dua tahap kemiskinan, iaitu kemiskinan mutlak dan kemiskinan relatif. Di mana kemiskinan mutlak adalah apabila individu tidak mampu mendapatkan keperluan asas seperti makanan dan tempat tinggal. Manakala kemiskinan relatif adalah apabila tahap pendapatan mereka dibandingkan di dalam sesuatu kawasan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang faktor berlakunya kemiskinan dalam perspektif Islam. Antara faktor-faktornya adalah kekurangan peluang pekerjaan, ketidakprihatinan pemerintah dan saiz isi rumah yang besar. Bagi faktor kekurangan peluang pekerjaan, perkara ini menyebabkan tahap kemiskinan semakin meninggi kerana manusia tidak mempunyai pendapatan yang tetap, di mana perkara ini akan menyebabkan masyarakat mengganggu dan tidak mempunyai pendapatan yang mencukupi untuk menyara kehidupan mereka. Selain itu, ketidakprihatinan pemerintah juga menjadi salah satu faktor kemiskinan di Malaysia. Hal ini kerana apabila pemerintah tidak meneliti tahap kemiskinan di Malaysia, ianya boleh menyebabkan ekonomi di negara menjatuh dan boleh menyebabkan kemelesatan ekonomi dan juga inflasi di negara ini. Dan perkara ini boleh menyebabkan masyarakat tidak mampu untuk menampung perbelanjaan mereka. Selain itu, terdapat juga syarikat yang hanya memilih pekerja berdasarkan tahap pendidikan sahaja dan mereka tidak memberikan peluang kepada masyarakat yang tidak berkesempatan untuk menyambung pembelajaran mereka, di mana perkara ini sepatutnya diawasi oleh pihak pemerintah. Akhir sekali, kemiskinan boleh berlaku apabila saiz isi rumah terlalu besar.
Perkara ini akan menjadikan tahap kemiskinan menaik kerana pembelanjaan keluarga akan menaik sedangkan pendapatan mereka sedikit. Perkara ini akan menyebabkan mereka akan menjatuh makanan untuk meneruskan kehidupan harian mereka. Seterusnya, tentang kesan kemiskinan dalam perspektif Islam. Yang pertama adalah hilangnya etika dan moral masyarakat. Perkara ini bakal berlaku apabila masyarakat berkemungkinan untuk memilih pekerjaan yang tidak mengikut syariah ataupun boleh melakukan perkara yang tidak beretika seperti mencuri dan merompak apabila mereka sudah terdesak untuk mendapatkan wang. Selain itu, pemerintah akan dipandang serong kerana apabila pemerintah tidak menjalankan tugas yang diamanahkan, iaitu untuk memastikan kehidupan masyarakat harmoni, perkara ini akan menyebabkan masyarakat merasa tidak dipedulikan oleh pihak atasan tentang kehidupan mereka, dan perkara ini boleh menyebabkan pemerintah hilang kepercayaan masyarakat dan boleh menjadikan satu negara itu kucak-kacik. Akhir sekali, kesan yang boleh berlaku adalah perantakan rumah tangga. Apabila saiz isi rumah terlalu besar, pendapatan yang diperolehi berkemungkinan tidak mencukupi untuk menanggung perbelanjaan harian, di mana tanggungjawab seseorang ketua keluarga itu untuk memberikan nafkah yang mencukupi mungkin tidak dapat dilunaskan. Perkara ini akan menyebabkan keluarga menjadi tidak bahagia dan harmoni, dan boleh terjadinya rumah tangga yang terpaksa bercerai demi kesejahteraan bersama. Langkah-langkah mengatasi kemiskinan dalam kalangan umat Islam hendaklah diambil supaya mengekang daripada berlarutan ke masa hadapan. Langkah pertama adalah dengan menambah sumber pekerjaan dalam negara kita. Dengan pertambahan peluang pekerjaan, kita dapat mengurangkan kadar kemiskinan dalam umat Islam. Secara tidak langsung boleh mengukuhkan ekonomi dalam sebuah institusi keluarga tersendiri. Sebagai contoh, untuk mengambil inisiatif untuk peluang perniagaan bagi mereka yang mampu untuk menggalas tanggungjawab yang diberikan secara konsisten. Seterusnya, pemerintah negara memainkan peranan yang besar untuk menjadi pemula dalam melaksanakan sistem ekonomi yang lebih menjaga martabat kelas ekonomi yang rendah. Dalam proses penambahbaikan seperti kemudahan pendidikan, kesihatan, telekomunikasi dan juga pengangkutan, sedikit sebanyak dapat meringankan beban dan meningkatkan produktiviti dalam negara. Kerajaan juga dapat menyediakan skim bantuan kepada golongan yang berkelayakan dan memastikan sumbangan yang disalurkan diberikan kepada golongan yang betul. Akhir sekali, saiz isi rumah juga menjadi salah satu faktor yang perlu diambil kira untuk mengudahkan kadar kemiskinan dalam kalangan umat Islam negara kita. Dengan isi rumah yang besar, ketua keluarga mestilah mengambil langkah yang proaktif dalam mengendalikan ekonomi keluarga dengan baik. Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan isi rumah dengan mencari sumber pendapatan sampingan. Saiz isi rumah yang ramai memerlukan sokongan dari segi kewangan yang kukuh yang boleh menampung perbelanjaan harian seperti makan, minum, sewa rumah, utiliti dan banyak lagi. Kesimpulannya, terdapat pelbagai cara yang boleh digunakan bagi mengurangkan kadar kemiskinan dalam kalangan umat Islam di negara kita. Kita hendaklah mencari solusi yang terbaik untuk tidak menambah beban dalam kehidupan kita seharian yang akan datang. Sekian, terima kasih. Oleh kerana pertumbuhan penduduk yang pesat, isu kemiskinan ini akan sentiasa berlanjutan. Masalah ini bukan sahaja tidak adil, malah ia mempengaruhi jurang ketidaksamaan. Kita dapat melihat masalah kemiskinan semakin ketara apabila wabak COVID-19 melanda dunia di mana ekonomi Malaysia telah terjejas. Maka masalah kemiskinan mestilah ditangani dengan segera. Sekiranya dibiarkan, pelbagai kesan negatif yang akan mengancam kehidupan masyarakat pada masa hadapan dan ekonomi yang seimbang tidak akan dapat dicapai.
Tidak dinafikan, pembasmian kemiskinan tidak semudah yang disangkakan. Usaha berterusan perlulah dilakukan memandangkan ia adalah tuntutan dalam Islam. Sekiranya semua umat Islam membuka mata dan bersatu padu dalam membasmi kemiskinan, ekonomi negara dapat ditingkatkan dan taraf hidup masyarakat dapat ditinggikan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.